Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Pada saya Saiful Nizam bin Jamil 260847. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang sistem pentadbiran negara. Tajuk kumpulan saya ialah tentang peranan badan eksekutif. Okey, terlebih dahulu saya akan terangkan berkenaan dengan pentadbiran negara kita Malaysia. Malaysia yang mana kita tahu adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian, yang ini berkenaan dengan YDPA sebagai ketua negara bagi membolehkan pelaksanaan sistem. Salah satu kriteria sistem demokrasi parlimen adalah pembagian kuasa. Pembagian kuasa di Malaysia ni dalam pemerintahan Malaysia ni ada 3. Yang pertama perundangan, yang kedua kehakiman dan yang ketiga adalah eksekutif ataupun pentadbiran. Okey, seterusnya apa itu eksekutif? Dalam kerajaan persekutuan, eksekutif terdiri daripada Majlis Raja-Raja yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan seterusnya adalah Perkhidmatan Awam. Jemaah Menteri juga dikenali sebagai kabinet . Eksekutif ni dia mentadbir mengikut undang-undang yang telah digubal oleh Parlimen. Iaitu setiap cabang eksekutif, dalam eksekutif tu ada cabang-cabang dia dan dia mempunyai bidang kuasa yang tertentu lah. Okey, saya akan teruskan pembentangan dalam peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan ini merupakan jentera pentadbiran seperti kabinet dan kementerian yang memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pentadbiran di dalam negara kita. Seperti yang kita tahu, pentadbiran peringkat persekutuan ini diterajui oleh Jemaah Menteri yang menganggotai kabinet. Kesemua menteri kabinet merupakan mereka yang memenangi di dalam satu proses pilihan raya atau mereka yang dilantik sebagai senator. Selain itu juga di peringkat persekutuan terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah kabinet bertanggungjawab dalam merangka dan menjalankan dasar tertinggi negara. Yang kedua, badan ini diketuai oleh Perdana Menteri dan diikuti oleh timbalan Perdana Menteri dan menteri lain. Selain itu juga seorang Perdana Menteri dilantik oleh yang di-Pertuan Agong, manakala menteri lain dilantik oleh yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Seterusnya kita akan masuk di dalam sistem kabinet ataupun kabinet. Kabinet ini merupakan satu bentuk kerajaan dan sistem pemerintahan yang diamalkan pada masa kini oleh kebanyakan negara, di mana ia ditabir oleh ahli politik yang telah memenangi yaitu satu proses pilihan raya dan menduduki kerusi parlimen ataupun dewan perundangan yang terbanyak di dalam sesebuah negara. Seterusnya kita akan masuk di dalam sistem kabinet. Sistem kabinet ini merupakan ataupun terdapat beberapa poin di bawah sistem kabinet ini. Poin yang pertama ialah terdapat di perkara 43/1, di mana Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan ahli-ahli Jemaah Menteri dilantik oleh yang di-Pertuan Agong untuk menasihati baginda dalam menjalankan tugasnya. Yang poin ketiga adalah dalam perkara 43/3, Perlembagaan Persekutuan pula merupakan memperuntukkan YDPA di mana dikehendaki melantik sebagai seorang Perdana Menteri yang menang dalam pilihan raya umum dan biasanya akan menjadi ketua pemerintah untuk menganggotai kabinet. Yang ketiga, kabinet atau Jemaah Menteri adalah badan yang tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif, di mana Jemaah Menteri terdiri daripada seseorang
Perdana Menteri dan beberapa orang menteri yang memegang portfolio pentadbiran setiap kementerian yang dijaga. Assalamualaikum Dr. Zalinah binti Ahmad. Saya Muhammad Nasrul Hakimi bin Hamzah, bernombor metrik 282800. Tajuk tugasan bagi kumpulan saya adalah peranan dan tanggungjawab Badan Eksekutif di Malaysia. Di sini saya ingin menerangkan tugas utama bagi Perdana Menteri adalah seperti berikut. Tugas utama Perdana Menteri ialah mempengerusikan kabinet serta mengetuai kerajaan dalam hal-hal berkaitan dasar negara. Ianya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Manakala dari kalangan ahli-ahli kedua-dua majlis parlimen iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ianya bertanggungjawab secara kolektif ke atas tiap keputusan dasar yang dibuat oleh kabinet. Lazimnya kabinet bermesyuarat seminggu sekali. Dan setiausaha kabinet ialah Ketua Setiausaha Negara. Manakala saya ingin menerangkan juga tentang tugas-tugas kabinet iaitu Jemaah Menteri. Kabinet atau Jemaah Menteri dianggotai oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri lain. Kabinet melaksanakan kuasa eksekutif kerajaan persekutuan atas nama Yang di-Pertuan Agong. Kabinet bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen iaitu semua anggota kabinet sama-sama bertanggungjawab atas segala keputusan yang dibuat oleh kabinet. Tugas-tugas kabinet adalah seperti berikut. Mentadbir kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Kedua, menggubal dasar kerajaan. Ketiga, menangani sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat. Dan keempat, membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina kerajaan yang cekap dan efektif. Terima kasih, Doktor. Peranan ahli parlimen. Mereka berhak untuk bersoal jawab dalam parlimen. Selain itu, mereka juga berperanan dalam mengambil bahagian dalam perdebatan atas titah ucapan diraja mengenai belanjawan dan laporan jawatan kuasa akaun umum atau awam. Seterusnya, mereka juga berhak mengemukakan suatu usul motion di Parlimen meminta apa-apa perkara yang menyentuh dan melibatkan pentadbiran kerajaan semasa suatu ucapan penaguhan adjournment speech pada akhir suatu persidangan Parlimen untuk hari yang berkenaan. Namun demikian, ucapan penaguhan tidak boleh dilakukan dalam mesyuarat pertama persidangan Parlimen atau dalam mesyuarat di mana suatu rang Undang-Undang Perbekalan Supply Bill sedang dipertimbangkan di Parlimen. Usul yang boleh dikemukakan oleh setiap ahli Parlimen untuk dibahaskan dengan segera hendaklah melibatkan kepentingan awam. Walau bagaimanapun, ianya tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Perkara yang hendak dibincang itu hendaklah suatu perkara yang perlu disegerakan. Hanya perkara yang tertentu sahaja boleh dibincangkan. Ianya mestilah perkara yang melibatkan kepentingan awam. Walau bagaimanapun, kebenaran yang dipertua Dewan Rakyat hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelumnya ianya dapat diteruskan. Peranan pembangkang. Walaupun dalam polisi sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi adalah prinsip check and balance adalah merupakan konsep yang amat penting. Peranan ini merupakan peranan yang dimainkan oleh pembangkang dalam memastikan jentera pentadbiran kerajaan adalah dijalankan dengan garis panduan yang ditetapkan dan demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat dan negara. Kementerian. Kementerian ialah agensi tertinggi dalam jentera pentadbiran persekutuan. Bilangan kementerian bergantung kepada keadaan dan pandangan Perdana Menteri. Setiap kementerian bertanggungjawab mengumbal dasar-dasar kerajaan, merancang dan menyeraras dasar tersebut. Kementerian diketuai
oleh seorang menteri dan dibantu oleh seorang timbalan menteri dan setiausaha parlimen. Menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian tetapi ditugaskan di Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan tugas tertentu dan dikenali sebagai menteri tanpa berportfolio. Ketua Setiausaha KSU merupakan penasihat utama kepada menteri serta bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan-arahan menteri dan program peringkat kementerian. Jabatan merupakan agensi pelaksana bagi sebuah kementerian atau pentadbiran negeri. Diketuai oleh ketua jabatan yang dikenali sebagai ketua pengarah. Semua kaki tangan perkhidmatan awam bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Perbadanan Awam Perkhidmatan Awam merupakan agensi separuh kerajaan dalam bidang pembangunan sosial ekonomi negara yang membolehkan kerajaan terlibat secara langsung. Badan Berkanun merupakan agensi separuh kerajaan yang dideburkan di bawah Akta Parlimen atau Aknamen Negeri. Ketua Badan Berkanun dipanggil pengerusi, berfungsi untuk melicingkan pentadbiran dan pelaksanaan program pembangunan negara. Mempunyai kuasa autonomi dan memperuntukkan kewangan sendiri tetapi bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan. Contohnya, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pentadbiran Malaysia (MADI). Suruhanjaya untuk memastikan jentera pentadbiran berjalan dengan lancar dan sistematik, kerajaan telah membentuk 2 Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya Tetap seperti Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. Suruhanjaya sementara pula ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara yang timbul pada satu-satu masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Daud bin Sabur Ali, nombor metrik 283013, akan menerangkan berkaitan dengan badan eksekutif di peringkat negeri. Raja, Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri mengetuai negeri masing-masing seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Semua perlembagaan negeri mengandungi Seksyen 1/2 seperti yang terkandung dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang memperolehi raja bertindak menurut budi bicaranya dalam menjalankan tugas-tugas berikut: melantik menteri besar atau ketua menteri, mempersetujui ataupun tidak mempersetujui permintaan pembubarkan Dewan Undangan Negeri, memperkenalkan perlantikan menteri besar, ketua menteri dalam kalangan mereka yang mengetuai parti yang berjaya memenangi undi majoriti dalam pilihan raya pada peringkat negeri, dan memperkenalkan perlantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO), jemaah menteri atas nasihat menteri besar atau ketua menteri. Okey, baik, bagi peringkat daerah pula, peringkat daerah diketuai oleh pegawai daerah yang dibantu oleh beberapa pegawai daerah. Beberapa mungkin di dalam daerah pula ditadbir oleh penghulu. Untuk di negeri Sarawak, struktur pentadbiran daerah terbahagi kepada 4, iaitu bahagian ditadbir oleh residen, daerah ditadbir oleh pegawai daerah, daerah kecil ditadbir oleh pegawai anak negeri, dan yang keempat, kampung ditadbir oleh penghulu. Untuk Sabah, terdapat 2 peringkat pentadbiran, iaitu daerah ditadbir oleh pegawai daerah dibantu oleh pegawai anak negeri, kampung ditadbir oleh ketua kampung dibantu oleh orang tua. Kesimpulan, badan eksekutif merupakan tunjang utama dalam memainkan peranan yang amat penting dalam
dalam pembangunan sosial ekonomi di Malaysia selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Badan Eksekutif ini menjadi nadi kepada kemajuan negeri ataupun negara berlandaskan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Parlimen. Sekian, terima kasih.